Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Garasi TV. Untuk hari ini 6 hari bulan Julai 2021. Saya ingat dah 4-5 hari kita tak bersiaran di sebelah petang, dan Garasi pun kembali bersiaran semalam setelah 2 hari bercuti, dan kita memperlahankan siaran pada 2 dan 3 bulan Julai berikutan menyesuaikan diri dengan PKPD baru. Alhamdulillah, setelah kita semak kembali setapak dan juga Batu tidak disenaraikan sebagai PKPD lokaliti, walaupun secara Selangor dia disebut berada dalam Mukim Gombak, tapi setelah kita refer bahawa kawasan yang berada di bawah wilayah persekutuan hanya tertakluk pada 14 lokaliti yang disenaraikan, kebanyakannya adalah lokaliti perumahan. Dan hari ini sekali lagi tuan-tuan, kita mencapai angka 7,118 kes. Hari kedua berturut-turut kita melepasi angka 7,000. Menjadi hari ini adalah hari yang kedua tertinggi dalam tempoh sebulan setelah semalam mencatatkan 7,600 lebih, saya rasa. Dan masih lagi kekal Selangor hari ini dengan 3,100 lebih kes, wilayah dengan 1,000 lebih, Negeri Sembilan dengan 788 kes. 3 negeri ini saja menyumbang 5,000 kes. Jadi tinggi di Klang Valley, kerana Klang Valley menguasai hampir 80%, 70% kes. Ini adalah minggu ke-5 dah tuan-tuan. Kita dah nak melangkah masuk minggu ke-6 dah. Tapi belum nampak keberkesanan dari segi angkanya, walaupun ada negeri-negeri yang telah pun masuki fasa kedua, tetapi secara realistiknya, secara ekonominya, secara majoritinya, dia tidaklah dapat dinikmati oleh begitu ramai, kerana Kuala Lumpur dan Selangor saja memiliki 9 juta penduduk. Tapi apa boleh buat tuan-tuan, kalau tengok pada angka tu, belum menampakkan akan ada kemungkinan Lembah Kelang, terutama Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan ni akan memasuki fasa yang kedua. Bagi negeri-negeri yang memasuki fasa yang kedua, ada juga negeri yang mula menunjukkan peningkatan kes, terutama Pahang dengan 258 kes hari ini. Walaupun Pahang telah memasuki fasa 2, tapi ada tanda-tanda peningkatan kes berlaku. Jadi kita akan tengok up and down yang tak menentu, saudara. Saya beritahu keadaan Indonesia juga menerima 3 hari yang paling parah dalam sejarah 16 bulan COVID-19 melanda Indonesia. Indonesia pada 4 hari bulan menerima lebih 28,000 kes. Kemudian pada 5 hari bulan menerima 30,000 kes. Semalam yang tertinggi 31,000 kes dengan hampir 700 kematian. Jadi Indonesia antara yang paling shaking sekarang. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Malaysia disenaraikan sebagai negara yang ke-51 daripada 53 negara yang dianggap sebagai sukar pulih daripada jangkitan. Ini adalah yang dikeluarkan oleh The Economist, iaitu kumpulan penyelidik ekonomi yang memberi gambaran kepada masyarakat dunia bagaimana membuat justifikasi pelaburan ataupun membuat justifikasi melihat potensi pemulihan ekonomi. Jadi kita adalah negara yang ke-51 daripada 53 negara yang disenaraikan sebagai paling sukar untuk pulih daripada jangkitan COVID-19. Cuma hari ini saya nak remind saudara, semalam saya bercakap benda ni, tapi ramai orang masuk duk bercakap pasal derian musang king. Jadi saya dah brief semalam mengenai komplikasi baru dunia yang sangat penting untuk anda tahu. Walaupun dia belum besar, tapi statement ni saya ambil daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang disiarkan oleh Free Malaysia Today, mengenai apa yang disebut sebagai varian 7 bersaudara daripada Amerika Latin yang melanda Chile, melanda Argentina dan melanda Ecuador dan juga Peru. Di mana agak mengejutkan, varian ni saya bagi tahu untuk pengetahuan saudara ni, ini yang paling penting, dan dunia dijangka mengalami kucak-kacir yang terbaru. Di jangkaan saya adalah secepat minggu depan, di mana Pertubuhan Kesihatan Dunia mungkin mengeluarkan notis baru, kerana menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, varian yang membunuh paling ramai, yang menjangkiti dan membunuh paling ramai orang di Amerika Latin adalah varian baru yang tak pernah dikenal pasti.
Sebelum ni kita bercakap tentang varian Delta dari India, Alpha daripada United Kingdom, yang dianggap terbahaya di dunia kerana varian daripada India yang disebut sebagai varian Delta ni mempunyai kekuatan jangkitan 70%, tetapi kenyataan terbaru daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah 7 varian serangkai yang muncul di Amerika Latin. Saya baca dua nama varian ni, tuan-tuan. Ia dikenali sebagai varian Lambda, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota dan Kappa. Jangan gelak, kerana varian ini telah pun dirumuskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai kalis vaksin. Ini akan diperdebatkan selepas ni. Tuan-tuan mungkin berhenti akan berdebat pada Musangking apabila maklumat ni sampai, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan ada laporan varian baru ini begitu pantas merebak dan menjangkiti individu yang sudah divaksin. Ini menunjukkan kita akan lalu satu pusingan lagi, di mana selepas ini kemungkinan perujukan terhadap vaksin akan dilihat semula. Sekiranya varian ini boleh menewaskan 3 vaksin terbaik yang ada di dunia, iaitu Pfizer, AstraZeneca dan juga varian Moderna AS. Berarti dengan mudah dia akan menewaskan varian vaksin-vaksin lain yang berada pada grade sederhana lah, seperti Sinovac, Sinopharm dan juga vaksin-vaksin yang dihasilkan oleh India tapi tidak digunakan di negara kita. Kerana Amerika Latin banyak menggunakan Sinovac. Kalau kata Brazil, dia menggunakan Sinovac, tetapi WHO tidak menyatakan mereka yang telah divaksin tapi masih dijangkiti secara berleluasa oleh varian 7 bersaudara ni yang diketuai oleh Lambda ni, sama ada mereka menggunakan vaksin apa. Tapi saya syak mereka menggunakan vaksin Sinovac kerana Amerika Latin telah lama dibiarkan tanpa bantuan vaksin daripada pengeluar vaksin yang menjualnya pada negara kaya. Kerana anda tahu bahawa keluaran Pfizer dan AstraZeneca, Moderna AS dan juga Johnson & Johnson adalah varian kayangan, adalah vaksin kayangan yang dihasilkan untuk negara-negara barat dan kemudian dibeli oleh negara-negara mampu milik seperti Malaysia ni. Tetapi Amerika Latin setahu saya telah menggunakan vaksin yang dipanggil sebagai Sinovac daripada China. Ini belum saya sahkan sebab dia tak sebut. Tapi yang menakutkan, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan ada laporan bahawa jangkitan juga berlaku kepada mereka yang telah lengkap menerima 2 vaksin. Berarti dunia akan menuju satu lagi gelombang baru setelah berdepan dengan 3 varian berbahaya sebelum ni. Saya lebih suka menyebut koding negaranya, iaitu varian Delta dari India, varian Alpha daripada UK dan juga varian Afrika Selatan. Walaupun jarak pergerakan virus ni jauh dan mungkin boleh dikawal kerana akses perebakan dan penerbangan agak terhad dan juga terkawal daripada Amerika Latin menuju ke benua-benua yang lain. Tetapi siapa pernah menyangka bahawa selepas 4 bulan India diserang oleh varian Delta dan UK berjaya menangani varian Alpha yang terhasil di UK. Tetapi hari ini UK berdepan dengan lockdown semula adalah kerana jangkitan varian India yang berjaya juga terbang ke United Kingdom dan akhirnya mencetuskan wabak baru. Tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak persoalan mengenai herd community. Hari ini laporan yang terkini, Britain telah pun melaksanakan 81% suntikan 1 dos dan 64% suntikan 2 dos. Berarti mereka dah hampir nak mencecah kepada 70% untuk mengisytiharkan herd community, iaitu masyarakat yang telah pun digazetkan masyarakat hijau kerana hampir divaksin. Tapi lockdown masih berlaku, jangkitan masih tinggi. Kalau kita ambil di Indonesia pun, tuan-tuan, agak mencurigakan juga kerana doktor dan juga barisan depan, hampir 1/3 daripada yang divaksin tetap dijangkiti. Pada hari Selasa depan pula, menteri-menteri luar ASEAN akan mengadakan sidang mengenai COVID-19, tetapi beralih dengan mengadakan sidang bersama dengan Rusia untuk mendengar juga pandangan Rusia. Setelah kita banyak melihat model yang dilakukan oleh Barat, tetapi ASEAN mengambil kesempatan untuk berdialog pula dengan Rusia untuk melihat potensi baru. Walaupun Rusia adalah negara yang kelima tertinggi jangkitan di dunia dengan lebih 5 juta jangkitan. Tapi saya pasti kata perbincangannya mungkin kerana Rusia memiliki Sputnik 5. Kemungkinan negara-negara ASEAN yang terjerumus teruk ni, kerana untuk pengetahuan saudara,
Negara ASEAN yang paling teruk adalah Indonesia dengan lebih 2 juta jangkitan, diikuti oleh Filipina 1.4 juta jangkitan dan oleh Malaysia yang mencapai hampir 800,000 jangkitan. Itu tiga. Thailand muncul dari belakang sekarang untuk mencapai hampir 280,000 jangkitan. Ini memberi gambaran kepada saya usaha serius sedang dibuat oleh semua pihak untuk melihat apa yang dipanggil sebagai dynamic virus yang kemungkinan memerlukan juga penghasilan vaksin juga dinamik. Saya fikir dunia akan mula panik pada minggu ini dan minggu depan. Walaupun Eropah telah mengisytiharkan pembukaan sempadan mereka. Tapi kalau saudara lihat bagaimana paniknya Itali pada minggu lepas, apabila Itali mengharamkan pergerakan penonton daripada United Kingdom masuk ke Itali untuk menyaksikan perlawanan bola sepak suku akhir antara Itali dan juga Republic Czech rasa saya. Yang Itali menang 4-0. England dan Republic Czech rasa saya. Ataupun England dan Ukraine. England dan Ukraine. Situ dah nampak tuan-tuan, walaupun Eropah telah mengamalkan keterbukaan perjalanan di kalangan negara kesatuan Eropah. Tetapi apabila England mencapai 15,000 jangkitan seminggu, 15,000 jangkitan seminggu tuan-tuan, berarti dia lebih rendah daripada jangkitan di Malaysia. Kerana kita kepada purata 6,000, berarti kita akan 6 kali 7, lebih kurang dalam 40,000 jangkitan seminggu. Sedangkan ketika UK menerima 15,000 jangkitan seminggu pun, mereka dipulaukan oleh negara-negara Eropah dengan tidak membenarkan penonton bola sepak daripada United Kingdom menyeberang sempadan ke 26 buah negara yang lain, kerana Eropah telah berada dalam keadaan membuka pintu sempadan tetapi menguatkuasakan kawalan jangkitan. Terus ya tuan-tuan, bagi komitmen untuk suntikan. Cuma saya bagi tahu pada saudara, kita berhadapan dengan dilema baru. Semalam saya cerita benda ni, ada satu orang masuk bagi tahu, kata akhirnya kita kembali kepada sunnah. Saya pun nak tergelak juga. Tuan-tuan, hari-hari kita berdoa tuan-tuan. Tak payah bagi tahulah, kita doa ni hari-hari kita dah buat. Kecuali kalau orang tu dia tak pernah berdoa, barulah semalam dia bagi tahu kena ikut sunnah. Sunnah dan doa ni tuan-tuan, setiap kali kita solat tu, lepas takbir tu, kita kan doa iftitah. Sesungguhnya segala hidupku, matiku dan solatku semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi saya mungkin tak faham lagi ni dengan orang-orang yang datang akhirnya duk cakap benda-benda yang dia pun tak begitu faham tentang doa dan sunnah. Tuan-tuan, bukan masa sakit je. Kita orang Islam ni hari-hari kita berdoa. Hari-hari. Itu adalah wajib. Penyerahan kepada Allah itu adalah wajib. Cuma yang kita nak cerita ni ikhtiar. Jadi janganlah masuk dalam sesi garasi. Nak cakap seolah-olah orang garasi ni, orang-orang yang menonton ni semua semayang pun tak kenal, doa pun tak kenal, sunnah Nabi pun tak kenal, Nabinya pun tak kenal. Kalau saudara seorang tak kenal, saudara tarbiah diri saudara. Jangan masuk dan ganggu stream ni dengan memberi pandangan-pandangan yang sok alim, kata orang Indonesia. Sok lebay, kata orang Indonesia. Tapi bunyi sok bangang. Sebab kita bukan sampai level sekarang ni kita bercakap tentang orang yang tidak berusaha dalam, kita akan bercakap dalam konteks doa. Semua orang berusaha tuan-tuan. Semua orang menangis. Ramai orang menangis malam tuan-tuan. Beribu dah orang mati di Malaysia ni. Apa yang kita nak bercakap adalah tentang ikhtiar. Jadi jangan beritahu masuk dalam ni nak suruh saya pimpin majlis bacaan doa. Lepas tu harap COVID-19 selesai. Seolah-olah orang yang bagi komen tu tak pernah berdoa kot. Dia masuk garasi, dia harap saya memimpin doa, barulah dia kenal doa. Okey, saya nak bagi tahu itu je pada saudara bahawa laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ini memberi gambaran yang sangat menakutkan, kerana dia mengatakan bahawa laporan itu telah merumuskan bahawa jangkitan ini juga berlaku kepada mereka yang telah divaksin. Cuma sekarang kita sedang melihat penggunaan vaksin apa. Kerana 1-2 hari lagi laporan lapangan daripada Amerika Latin akan dihantar kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dia akan proses dan dia akan buat satu lagi kenyataan untuk menghantar isyarat kepada masyarakat dunia mengenai berhati-hati. Apapun tuan-tuan, saya tak berniat menghasut, saya berkongsi maklumat ni. Maklumat tak boleh sembunyi tuan-tuan. Okey. Berarti teruskan juga usaha kita vaksin. Kerana ramai orang telah pun menerima penggiliran vaksin. Kerana vaksin dijangka 8 juta vaksin akan disuntik, berarti 4 juta orang minimum akan menerima 2 suntikan, ataupun saya anggap 6 juta orang disuntik pada bulan ni saja dengan 8 juta vaksin yang akan stock out pada bulan Julai. Dan kemudian saya fikir kata tepat kita akan mencapai
pada bulan Ogos, penghujung bulan Ogos 50% jumlah suntikan rakyat Malaysia telah disuntik. Berarti by Oktober ada peluang yang tinggi kita mencecah 70%. Dan Disember alhamdulillah kita mungkin mencapai lebih 80%. Tapi bagaimanapun cabaran baru yang didedahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia tidak memberi gambaran bahawa kesan daripada COVID-19 ini telah menemui langkah exit. Walaupun sebelum ni vaksin boleh kata exit, dan apabila Pfizer mengesahkan vaksinnya boleh menangani vaksin Delta yang dianggap paling bahaya sebelum ini dengan kekuatan 70% melebihi varian yang lain, cepat jangkit dan cepat membunuh. Delta yang dianggap mempunyai kekuatan hampir 50% daripada vaksin yang Alpha yang mempunyai kekuatan 50% daripada vaksin yang lain, tapi masih boleh ditangani. Tetapi vaksin berkembar 7 bersaudara yang dipanggil sebagai Lambda, Alpha, Beta, dipanggil sebagai Lambda, Epsilon, Zeta, Eta, Tota, Iota dan Kappa. Nama-nama ini pelik kerana dia mengambil nama-nama daripada senarai Tuhan-Tuhan Yunani untuk dikodingkan kepada vaksin ni, kepada varian ni. Saya pun cuba cari data dia, tapi data yang saya jumpa itu sajalah, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan agak mengejutkan kerana jangkitan ini juga berlaku dan meninggalkan impak kepada mereka yang telah divaksin. Okey, itu yang saya share dengan saudara hari ini, dan saya bagi tahu kata Indonesia juga berada di puncak paras yang panik. Sebab tu lockdown berlaku di keseluruhan Pulau Jawa dan juga Bali. Tiada pergerakan dalaman dibenarkan di keseluruhan Pulau Jawa dan Bali bermula 2 hari lepas. Itu je lah. Saya rasa kalau ada Q&A saya ambil sikit, saya update tu untuk saudara faham bahawa perjuangan ni masih panjang. Kerana kita bimbang sekiranya 7 varian baru COVID-19 ni apabila dia merebak ke seluruh dunia, dan laporan yang mengatakan dia kalis vaksin, berarti oleh kerana dia dipanggil sebagai 7 spike, dia dipanggil sebagai spike protein, mempunyai 7 spike protein, berarti luar biasa kekuatan dia, menjadikan dunia mula bergoyah semula untuk melihat sama ada kalaulah varian ini merebak dan sampai, dan dia boleh mengatasi vaksin yang telah pun dihasilkan, saya fikir dunia akan balik kepada panik sama ada nak booster lagi vaksin ke atas orang yang telah divaksin. Kemudian memberi gambaran bahawa herd community kena dibina semula daripada zero kerana vaksin ini datang dan kemudiannya kerana varian ini datang dan kemudiannya berjaya mengatasi semua vaksin yang telah dihasilkan. Kita tunggulah, Pfizer belum mengeluarkan laporan di lapangan sama ada dia berani mengesahkan sekali lagi bahawa vaksin yang dia ada boleh menangani 7 varian baru daripada Amerika Latin. Kita tunggu juga daripada AstraZeneca, daripada Moderna AS, daripada Sinovac, Sinopharm, semua pengeluar vaksin ni. Kerana maklumat dari lapangan hanya menyebut varian ini berjaya mengalahkan vaksin yang telah disuntik kepada orang yang berada di Peru, di Ecuador, di Chile dan juga di Argentina. Itu yang saya share pada saudara lah untuk saudara tengok latest update, sebab saya tahu tak banyak berita yang carry benda ni kecuali Free Malaysia Today. Saudara boleh masuk je sebab Free Malaysia Today adalah free access. Tapi saya tak fikir media-media lain cover kerana orang sibuk dengan Musang King. Orang masih menganggap bahawa kisah pokok Musang King adalah tragedi yang paling hebat. Tapi saya anggap ini adalah yang paling menakutkan kerana kalaulah berita ini kemudian disahkan sebagai tepat dan benar. Kerana ini bukan berita, ini maklumat Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ini bukan berita, bukan rumus. Ini adalah maklumat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang dipetik oleh Reuters dan kemudian disiarkan oleh agensi-agensi berita di seluruh dunia. Jadi bukan aneh untuk baca, kalau saudara nak akses untuk baca 7 varian baru yang dipanggil sebagai the Greek variant ni, varian yang dinamakan sempena Tuhan-Tuhan agama Greek tetapi datang daripada negara-negara miskin di Amerika Latin. Ya, saya update saudara ni untuk saudara aware, daripada saudara buang masa cerita pasal Musang King tu. Daripada saudara busy bercerita tentang benda lain, saudara kena mula aware supaya
Saya awarekan saudara adalah macam ni tuan-tuan. Satu adalah kerana budaya Malaysia adalah kita pun hari 2 minggu mengelak untuk bercakap tentang COVID selagi tak ada informasi baru. Saya tak nak bawa sebab saya rasa saudara pening. Sebab tu kita stream malam, kita stream sebagai release tension. Macam kita bawa artis, kita bawa apa, kita cuba nak bercakap sesuatu di luar daripada ancaman COVID-19 kerana saya tahu saudara dah ada banyak maklumat. Tapi hari ini saya update maklumat ni sebab maklumat ni tak diguna pakai oleh semua media yang lain. Tak diguna pakai dan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kerajaan belum lagi mengulas mengenai kedudukan vaksin ni. Cuma saya boleh bagi tahu je kata hari Selasa depan akan ada telekonferens besar-besaran antara menteri luar ASEAN. 10 negara ASEAN dengan Rusia. Topik pun telah ditentukan iaitu akan ada perbincangan mengenai mencari jalan keluar dan amalan baru untuk mengatasi masalah COVID-19. Berarti negara-negara ASEAN mungkin hendak berpaling dan melihat pula option yang ada dengan Rusia setelah berlaku sedikit pembulian vaksin oleh EU. Kerana EU nak boykot. Mula-mula dia halang vaksin dihantar kepada kita. Yang kedua sekarang ni apabila Jepun dan Thailand boleh menghasilkan AstraZeneca di luar daripada bumi Eropah, dia pelekehkan pula untuk tidak membuat pengiktirafan terhadap vaksin yang tidak dibeli daripada bumi Eropah. Dulu kita nak beli pada Eropah, dia hadkan dengan mengatakan Europe first. Sekarang beli daripada luar pula, dia kata it's not be recognized by EMA, iaitu European Medical Association. Berarti mungkin pembulian ini menyebabkan negara-negara ASEAN mula beralih untuk melihat teknologi Rusia. Kerana Rusia juga menghasilkan vaksin yang baik yang dipanggil sebagai Sputnik 5. Kemungkinan kesemua negara ASEAN sedang mendengar brief daripada Rusia. Sama ada Rusia boleh handle ataupun Rusia telah pun mempunyai kajian lapangan mengenai varian yang bahaya daripada Amerika Latin. Sekiranya Rusia boleh memberi jaminan bahawa mereka mampu menanganinya, kemungkinan negara-negara ASEAN akan berpaling kepada Rusia untuk mendapatkan demand vaksin daripada kita hidup dan kemudian ditekan oleh budaya monopoli dan permainan politik vaksin oleh Kesatuan Eropah. Jadi kita tunggulah Selasa, kemungkinan Selasa petang rasanya Datuk Seri Syamudin Tun Hussein yang akan mewakili Malaysia dalam dialog ni boleh memberi maklumat baru apa yang telah dicapai dan apa yang baik beritanya daripada Rusia. Kerana sudah pastilah ada banyak informasi mengenai potensi untuk menjalankan komunikasi dengan Rusia bagi urusan vaksin ni, walaupun Rusia adalah negara yang kelima tertinggi jangkitan dengan lebih 5 juta jangkitan. Tapi saya fikir dengan ketiadaan akses dan option yang mudah untuk mendapatkan Pfizer dan AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson yang semua dipanggil Western based vaksin ni, kemungkinan kita akan cuba bekerjasama dengan Rusia untuk melihat vaksin yang mungkin Sputnik 5 berada dalam potensi yang jauh lebih baik daripada vaksin keluaran China. Itu adalah datanya. Setakat ni Sputnik disenaraikan sebagai 88% efisien dalam kajian ujian klinikal. Selalunya 88% kalau dia efisien dalam ujian klinikal, dia boleh mencapai 90% lebih apabila dia masuk digunakan. Sebab AstraZeneca pun dulu hanya mencapai 76% keberkesanan, tapi apabila dipraktikkan di lapangan, dia mencapai lebih 90% keberkesanan. Jadi kita harap itu je lah. Saya awarekan saudara supaya saudara selangkah ke depan untuk melihat apa yang sedang berlaku. Jadi kita harap kita bergerak selangkah hari ini dengan melihat bahawa ada cabaran baru, bahawa exit door ataupun langkah penyelesaian dengan membentuk herd community ni akan mempunyai ritma gangguan yang besar sekiranya kajian lapangan selepas ini mengesahkan senarai vaksin ini tidak efisien untuk menangani 7 varian baru yang ada daripada Amerika Latin. Kerana saya ambil bahagian yang WHO kata lebih membimbangkan laporan merumuskan varian baru ini begitu pantas merebak dan menjangkiti individu yang sudah divaksin. Itu yang menjadikan kenapa berita ini dikeluarkan secara besar-besaran oleh WHO untuk menghantar isyarat kepada masyarakat dunia mengenai ancaman baru yang boleh dicetuskan oleh apa yang dipanggil sebagai gelombang Amerika Latin.